Hello, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Selamat datang ke kelas Asas Masakan Kefungsian Rendah bersama Cikgu Faizah. Okey lah. Hari ini macam mana? Bersemangat? Ataupun dah malas-malas dah? Okey, janganlah malas-malas. Okey, kita teruskan PDPR kita. Dan hari ini kita masuk tajuk baru iaitu Unit 7, projek jualan makanan. Kalau dekat sekolah ni kita dah mula ni nak menjual makanan. Rindu tak? Rindu tak nak bertungkus lumus dekat dapur, masak dan kemudian jual dekat kawan-kawan. Okay, insyaAllah kalau sekolah buka, kita akan laksanakan projek jualan makanan. Baiklah, apa yang kita nak belajar untuk unit 7 ini? Tajuk pertama kita ialah membungkus makanan atau minuman untuk jualan. Okey, siapa selalu pergi kedai, tapau ataupun kita pergi kantin, kita bungkus makanan, kita bungkus minuman. Pernah terfikir tak ada berapa jenis pembungkus yang digunakan untuk kita membungkus makanan dan minuman untuk dijual. So kita akan belajar dalam tajuk ni. Baiklah. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid dapat mengenal pasti cara membungkus yang sesuai untuk jenis makanan dan minuman. Baiklah, apa pula kriteria kejayaan kita? Pada akhir pembelajaran, kamu mestilah dapat menyebut sekurang-kurangnya 3 jenis pembungkus makanan dan juga dapat menyebut sekurang-kurangnya 2 jenis pembungkus minuman. Baiklah. Cuba tengok gambar yang cikgu sediakan ni. Gambar di sebelah kiri adalah pembungkus makanan yang berwarna coklat tanpa ada warna-warni. Manakala gambar di sebelah adalah pembungkus makanan yang ada warna merah, ada warna kuning, ada warna putih. Okey, antara dua-dua pembungkusan yang ini, yang manakah kamu rasa tertarik untuk beli dan juga rasa makanannya? Yang kiri ataupun yang kanan? Biasanya kita akan tertarik pada warna-warna yang terang. Sebab apa? Sebab dia nampak lebih menarik. Dan dalam gambar tu kamu boleh lihat ada pelbagai jenis pembungkusan makanan dan minuman yang digunakan. Ada kotak kertas, ada beg kertas, ada cawan kertas. Okey. Jadi kita tengok satu persatu apa dia jenis-jenis pembungkusan yang digunakan dalam jualan makanan. Okey, sebelum kita pergi jauh lagi, kita kena tahulah apa dia maksud pembungkusan. Pembungkusan ialah sains, seni dan teknologi untuk melindungi dan memelihara kualiti sesuatu barangan semasa dihantar, disimpan atau dipamerkan. Okey, pendek kata pembungkusan ni adalah untuk kita melindungi ataupun mengelakkan makanan-makanan atau minuman kita tu terdedah kepada pencemaran. Awak bayangkanlah, awak nak pergi jual nasi lemak, awak letak dalam bekas, awak letak je dekat depan meja, dekat gerai awak tu dan awak tak ada tutup apa-apa. Bila orang nak beli, awak letak dalam pinggan, bawalah pergi jalan. Macam mana orang tu nak bawa naik motor ataupun naik kereta? Macam mana dia nak pastikan makanan dia tak tertumpah? Okey, jadi sebab itulah kita perlu tahu teknik pembungkusan. Okey? Kenapa kita membungkus ni? Tujuan pembungkusan. Yang pertama, mengelakkan makanan atau minuman tercemar. Tengok tu dalam gambar tu. Ada lalat pula dekat mi tu. Makanan yang terdedah memang akan senang untuk dicemari oleh bakteria ataupun binatang-binatang serangga perosak. Cubalah awak letak kat dapur tu. Awak biarkan air Milo yang awak lupa nak minum seharian, awak akan jumpa semut dekat dalam tu. Awak biarkan ayam goreng yang awak tak makan ataupun awak lepas makan lupa nak tutup balik pakai tudung saji, confirm akan ada telur lalat dekat atas makanan. Makanan awak dan minuman awak dah tercemar. Okey, bila makanan dan minuman tercemar, ini akan membuatkan masalah lain iaitu masalah kesihatan. Sebab itulah pembungkusan ini diwujudkan. Kalau tak pembungkusan pun at least ada sesuatu yang kita boleh guna untuk kita tutup makanan. Okey?
Tujuan pembungkusan yang kedua adalah untuk mengelakkan makanan ataupun minuman tumpah. Ini yang cikgu bagi tahu tadi. Bila kita jual sesuatu makanan, contoh nasi lemak, kita kena fikir macam mana cara kita nak bungkus nasi lemak tu supaya pembeli kita nanti dapat bawa nasi lemak tu dengan rasa selamat. Okey? Bayangkan awak jual nasi lemak tapi awak bungkus dengan cara yang tidak sepatutnya. Risau tau. Hati orang yang membeli ni, dia takut nasi tu nanti tumpah. Kalau kita beli sup dekat kedai, dia bungkus pakai plastik nipis pun kita risau, jatuh dan pecah plastik tu, habislah sup awak. Okay, jadi salah satu teknik lah pembungkusan ni adalah cara untuk mengelakkan makanan ataupun minuman tu tumpah. Okay, yang ketiga, tujuan pembungkusan adalah untuk menarik minat pembeli melalui reka bentuk. Maaf ada salah pula eja kat situ. Reka bentuk dan design yang cantik. Okey. Macam cikgu tunjuk mula-mula tadi. Okey, gambar yang mula-mula tadi. Okey, gambar yang ni lah cikgu tunjuk yang baru. Tengok ni. Okey. Menarik minat pembeli melalui reka bentuk dan design yang cantik. Awak tengok gambar merah tu dengan gambar biru. Yang mana lagi cantik design dia? Yang merah atau yang biru? Kalau cikgu sendiri, cikgu akan pilih yang merah. Bukan sebab cikgu minat makan McD, tidak. Tapi sebab warna dia yang menarik, design dia yang cantik. Okay, jadi kita pun rasa macam, wah, macam sedap je makanan ni. Design cantik, warna menarik, membuka selera kita untuk makan. Cuba tengok yang warna biru tu. Design kosong, warna tak menarik, sedap ke tidak makanan tu? Itu yang akan orang fikirkan terhadap jualan kita sekiranya pembungkusan kita tu tidak menarik. Okay. Alright. So, kita nak pergi seterusnya kepada kriteria kejayaan kita yang pertama. Awak mesti dapat menyebut sekurang-kurangnya 3 jenis pembungkus makanan. Okay. Jadi, kita nak tengoklah jenis-jenis pembungkus makanan, iaitu bahan yang digunakan untuk membuat bungkusan makanan. Baiklah, cikgu bagi 5 dekat sini. Dalam setiap kotak tu ada 1. Yang di sebelah kiri sekali adalah plastik. Okey, ini yang paling common, paling selalu orang pakai. Roti ke, bijirin ke, keropok ke, gula-gula ke. Plastik lah yang paling banyak orang pakai. Ini kerana kos pembuatan dia yang murah, okey, dan juga mudah. Jadi kita tak perlu nak lipat-lipat. Biasanya plastik ni dia dah datang dalam bentuk yang senang, dalam bentuk yang memudahkan kita. Just buka plastik tu, dah masukkan makanan, kemudian kita tutup. Tapi plastik ni ada keburukan dia. Yang pertama, keburukan dia ialah dia tidak mesra alam sekitar. Kalau contohnya awak makan nasi, lepas tu awak buang plastik dalam laut, plastik ni, penyu-penyu dalam laut tu dia akan nampak macam obor-obor tau. Penyu-penyu tu dia makan obor-obor dan dia akan makan plastik yang awak buang dalam laut tu. Apa yang berlaku kepada penyu tu ialah dia akan tercekik dan dia tak dapat nak bernafas sebab plastik dia tak akan reput ya. Plastik dia tak akan reput macam kertas, tidak. Dan menyebabkan kematian penyu dan juga haiwan-haiwan laut yang lain. Itulah keburukan plastik. Okey, yang kedua, gambar yang kedua tu nasi lemak. Aduh, sedapnya sarapan pagi dapat nasi lemak daun pisang kan? Okey, dibungkus menggunakan kertas. Okey, selalunya kita akan gunakan kertas untuk bungkus nasi lemak ataupun makanan-makanan yang berminyak ni. Kita gunakan kertas minyak. Okey, permukaan luarnya macam kertas, dalam dia ada satu lapisan yang menghalang air ataupun minyak tu untuk bocor lah. Okey, kertas ni kita gunakan juga kadang-kadang buat paper bag. Contoh awak makan, awak beli goreng pisang, beli goreng pisang kadang-kadang ada yang pakai plastik ataupun ada juga yang pakai beg kertas. Kalau untuk menyokong alam sekitar, gunakanlah beg kertas. Sebab beg kertas ni dia boleh dikitas semula dan dia juga boleh kalau awak jatuh merata-rata beg tu pun bila dia kena hujan lama-lama dia akan terbiodegradasi sendiri. Dia akan hancur
diri. Okey. Yang ketiga adalah bekas plastik. Yang ini pun sekarang famous sangat. Kalau pergi tapau kat mana-mana, bekas plastik ni memang orang akan gunakan. Okey, sebab apa orang pakai bekas plastik ni? Yang pertama, kalau kita pakai bekas plastik ni, kita boleh terus makan makanan tu. Contoh awak jual laksa, kuah dia awak letak dalam plastik yang berikat dan laksa dia awak letak dekat dalam kontainer plastik ni lah. Jadi di mana-mana saja kita boleh duduk dan boleh makan sebab kita dah ada mangkuk bekas plastik tu kan. Kalau kita bungkus dalam plastik yang diikat, kita kena balik rumah dulu, kena ambil mangkuk, kena ambil pinggan untuk makan. Tapi bekas plastik ni kita boleh direct terus makan dekat dalam bekas plastik. Jadi pada kalau kita berjual makanan-makanan untuk golongan-golongan yang selalu sibuk ni, selalunya orang yang bekerja lah. Seelok-eloknya kita gunakan bekas plastik. Yang best lagi bekas plastik ni, dia boleh digunakan semula. Cikgu sendiri dekat rumah, kalau cikgu dah beli barang-barang makanan ke apa-apa yang guna bekas plastik ni, cikgu takkan buang. Cikgu akan basuh semula dan simpan. Nanti kita boleh pakai untuk isi makanan-makanan yang lain ataupun kita boleh pakai untuk letak lauk-lauk ataupun makanan dalam peti ais. Guna semula untuk mengelakkan pencemaran alam sekitar. Baiklah. Gambar yang keempat adalah kotak. Sedap betul kentang goreng tu. Okey, pernah terfikir tak masa makan kentang goreng sedap-sedap, pembungkus ni buat daripada apa? Pembungkus kentang goreng yang sedap sangat tu dibuat daripada kotak. Okey. Bila kita guna kotak, yang pertama kebaikan dia, dia tidak mudah basah. Okay? Dan dia tidak mudah lembik. Senang dipegang dan kemudian kalau buang pun kotak ni boleh dikitas semula dan boleh hancur sendiri. Okay. Seterusnya foil aluminium. Okay, biasanya barang-barang yang kita guna, yang kita masak. Contohnya kek ataupun barang-barang bakery lah. Kita akan masak dalam aluminium foil. Sebab aluminium foil ni dia tahan panas. Kita terus letak makanan dalam tu dan kita terus masukkan dalam oven. Bila siap tutup dan boleh terus jual. Contohnya kek. Kalau siapa pernah beli kek yang dijual dalam aluminium foil ni, sebenarnya dia dibakar sekali dengan aluminium foil tu. Kemudian ditutup dan dijual. Yang pertama sekali, kebaikan dia, dia menjimatkan masa. Kita sediakan makanan, kita masak dan kita terus jual. Tak perlu cedok-cedok macam makanan-makanan yang lain. Okey? Selain pada tu, kalau makanan-makanan barat, contohnya lasagna, mac and cheese pun boleh gunakan aluminium foil. Jadi nanti bila buka sekolah, insya-Allah kita akan cuba jual makanan yang menggunakan pembungkus-pembungkus ni. Okey, cikgu ulang balik, ada 5 jenis pembungkus makanan. Yang pertama plastik, yang kedua kertas, yang ketiga bekas plastik, yang keempat kotak dan yang kelima aluminium foil. Okey, awak kena tahu 5-5 ni dan bila cikgu tanya, awak boleh jawab sekurang-kurangnya 3. Okey, seterusnya kita tengok jenis-jenis pembungkus minuman. Okey, bahan yang digunakan untuk buat cawan lah sebenarnya. Pembungkus minuman memang kita akan pakai cawan. Tapi apa dia bahan asas yang digunakan? Baiklah, kita tengok gambar ni. Ini semua air kegemaran lah ni. Teh ais cincau lah, bubble tea lah. Whatever pun, pernah tak terfikir apakah bahan yang digunakan untuk buat pembungkus-pembungkus tersebut? Okey, yang pertama. Teh ais ikat tepi satu. Order bukan main lagi. Awak tak tahu pun nak ikat tepi tu kat mana, macam mana kan? Okey, kita gunakan plastik lah. Kalau guna cawan, macam mana kita nak ikat tepi? Biasanya kalau kita order ikat tepi ni, kita gunakan plastik. Okey, plastik ni kelebihan dia murah lah. Murah. Okey, ada satu beg tu ada banyak plastik, jadi jimat. Tapi keburukan yang pertama, dia boleh mencemarkan alam sekitar. Dan yang kedua, plastik ni
membuatkan macam mana? Plastik ni risiko dia air tu senang nak tumpah. Sebab dia tak boleh kita letak macam cawan. Melainkan awak ada tempat nak gantung plastik tu. Okey. Yang kedua, cawan kertas. Biasanya cawan kertas ni kita gunakan untuk minuman yang panas. Sebab kertas dia tak mengalirkan haba. Okay, so awak boleh pegang kertas tu di bahagian luar, cawan tu di bahagian luar dan air panas di bahagian dalam. Awak takkan rasa panas di bahagian luar. Dan haba yang ada dekat dalam air, dalam cawan tu pun akan kekal lebih lama berbanding dengan plastik ataupun bekas plastik. Jadi kopi ataupun teh awak ataupun Milo yang awak beli tu akan tahanlah lama. Okay. Now, yang terakhir bekas plastik. Ini biasalah. Kalau pasal malam, inilah dia punya bekas yang kita guna. Okay, bekas plastik dengan penutup. Ais lemon tea, jus tembikai, Milo ice, bubble tea, apa lagi lah. Teh tarik pure. Semuanya akan gunakan cawan bekas plastik ni. Okey, jadi antara ketiga-tiga ni yang paling bagus adalah yang paling bagus untuk kesejahteraan alam sekitar ialah cawan kertas. Sebab apa? Cawan kertas tu kita boleh kitas semula. Okey, tak sabar nak balik sekolah sebabnya kita dah masuk tajuk terakhir dan tajuk terakhir kita biasanya amalilah yang kita sepatutnya masak dan berjual dekat sekolah. Jadi doa-doakan semoga COVID-19 ni cepat reda dan semoga keadaan kembali seperti biasa, kita dapat pergi sekolah macam biasa. Okey, untuk kali ni awak cuma salin nota ni sahaja. Dan cikgu akan bagi latihan pada minggu hadapan. Okey? Jumpa lagi untuk kelas yang seterusnya. Terima kasih. Bye.